Daripada satu gagasan nak menaikkan, meningkatkan martabat orang Melayu, akhirnya dia meningkat dan memartabatkan sebilangan saja. Bukan setakat orang Melayu, tetapi kroni-kroni dia yang membentuk projek-projek, yang membentuk masyarakat, satu kelompok elitis, yang akhirnya mereka lah yang menguasai Malaysia sekarang. Dan saya panggil mereka ini sebagai oligarki. Dan kalau kita cerahkinkan golongan-golongan yang maha kaya ini, hanya ada beberapa orang saja. Dia tak kisah bangsa, tuan-tuan. Tak kisah bangsa. Melayu ada, India ada, Cina ada, Sarani ada, Sing ada. Yang tuan-tuan ikut tengok nama tu, itu hanya yang nampak. Dia ada yang tak nampak. Tuan-tuan nak jumpa dia tepi jalan pakai t-shirt biasa, pakai seluar pagoda, tapi dia antara tycoon yang ada dekat Malaysia. Bukan setakat dekat. Sebab itu masa itu dia ada tiga wilayah dikotomi, tiga wilayah. Satu wilayah persekutuan KL, Kuala Lumpur, Selangor. Satu Sabah, satu lagi Sarawak. So mereka ada tycoon mereka sendiri dan mereka ada dia punya boundaries yang tak boleh dikacau. Sebab itu antara sebab kenapa UMNO tidak ada di Sarawak. Antara sebab terbesar UMNO tak ada di Sarawak sebab dia orang tak nak ada tycoon ada dekat dalam Sarawak ni. Dan Sarawak dia ada tycoon dia sendiri. Okay, kita pun tahu siapalah. Antaranya lah, dia banyak lagi sebenarnya, tapi antaranya. Baik, balik pada cerita tadi. Jadi, Tun Mahathir membina legasi daripada nak membela Melayu, akhirnya dia membela kroni. Dan itulah hasil 22 tahun yang beliau telah hasilkan, dan 22 tahun yang beliau hasilkan pada waktu itu. Anwar Ibrahim masa dia nak naik, masa dia nak jadi timbalan Perdana Menteri, pertukaran itu sudah nampak bahawa beliau akan ditukar. Akan berlaku pertukaran di antara orang kata Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Tetapi kenapa tak berlaku pertukaran tu? Sebab then Mahathir found out. Mahathir mendapati bahawa aliran pemikiran Anwar Ibrahim ini tidak berjaya dikorup. Dia ingatkan bila bawa Anwar Ibrahim masuk UMNO daripada tahun 80-an, naik, bagi jawatan Menteri Pendidikan, bagi jawatan Menteri Menteri Ekonomi, bagi jawatan timbalan Perdana Menteri. Dia ingatkan dengan cara macam tu, bolehlah nak korupkan prinsip Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar Ibrahim tetap sama. Prinsip beliau tetap sama. Saya ingat lagi ada seorang kawan saya, kawan Anwar Ibrahim. Dia cerita pada saya, dia kata apa? Dia ingat lagi masa tu dia panggil Tok Syekh lah. Dia orang Abim kan. Tok Syekh datang nak jumpa dia. Masa tu dia adalah timbalan Perdana Menteri. Anwar Ibrahim timbalan Perdana Menteri. Dia datang nak jumpa dia. Ada perbincangan. Datang naik kereta Proton Saga warna putih. Timbalan Perdana Menteri dan merangkap Menteri Keuangan pada waktu itu. So, prinsip itu ada. Masih kekal dengan Anwar Ibrahim. Jadi, prinsip inilah yang oligarki ini tak suka. So, kita bila menyentuh tentang obsesi untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, kita bercerita tentang the deep state dalam kalangan oligarkis. Oligarki. Dan oligarki ini bukan Tun Mahathir sahaja. Dia bukan Tun Mahathir, tuan-tuan. Dia Tun Mahathir, tapi bukan Tun Mahathir sahaja. Tun Mahathir ni umpama puppet. Puppet, dia adalah puppet. Tetapi dia ada the master of the puppet. Master of puppet tu is behind the puppet. Yang menggerakkan perkara ini. Dia consciously or unconsciously memang dia tengah buat macam mana. Dan kita kena faham oligarki ni dia bukan hanya berbincang dan cuba menjatuhkan melalui Tun Mahathir. Kita jangan salah faham tentang perkara tersebut. Pelbagai jalan digunakan, termasuk menggunakan Azmin Ali, adalah kaedah untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Now, apa yang berlaku? Mereka penjarakan Anwar Ibrahim. Kita tahu mereka penjarakan Anwar Ibrahim, tetapi tidak sangka kuasa Allah SWT naik Pak Lah. Dia ingatkan Pak Lah ni boleh lah. Mahathir ingat Pak Lah ni boleh lah. Apa orang kata dia, yelah Pak Lah ni kan very straightforward guy. Dia ingat boleh lah. Dia tiaw Pak Lah macam tu, ikut kata dia. Bila Pak Lah naik, zaman Pak Lah kata hal perbicaraan Anwar Ibrahim, saya tak nak masuk campur. 2004, Anwar Ibrahim dia dapati tidak bersalah di dalam kes liwat 1. Kemudian naik Mat Najib lepas tu. Pak Lah dijatuhkan. Ini tak ramai yang tahu sebenarnya. Pak Lah dijatuhkan. Sebaik saja kekalahan teruk Barisan Nasional UMNO pada tahun 2008. Hilang 5 negeri pada waktu itu. Pak Lah telah dijatuhkan dan dinaikkan Najib Tun Razak, timbalan Perdana Menteri pada waktu itu.
So Najib Tun Razak pun naik. Bila Najib Tun Razak naik, again Mahathir ingat, saya ingat lagi masa tu, Najib ni dia tidak mengambil langkah macam Anwar Ibrahim tu, nampak agresif dan sebagainya. Dia very pleasing. Dia sangat pleasing. Dia seorang yang sangat pleasing. Dia duduk, dia relax, dia tak cakap apa, dia macam ikut je mana Pak Lah pergi. Tup-tup dia naik. Dan bila dia naik pada tahun 2009, sampai ingat lagi, dia naik tahun 2009, dia buat banyak perubahan, kita tak nafikan. Tetapi usaha untuk dia nak memastikan Anwar Ibrahim itu bersalah, masuk penjara, kena diteruskan. Jadi bila beliau cuba nak jatuhkan Anwar Ibrahim, cari jalan. Okey, tengok Selangor. Tahun 2008, Selangor dimenangi oleh Pakatan Rakyat pada waktu itu. PR Pakatan Rakyat menang di Selangor, di samping negeri yang lain lah. 2009, berjaya menumbangkan Perak. So Anwar Ibrahim ni tak boleh dibiarkan di luar. Kena ambil tindakan sesuatu pada dia. Tetapi dia orang nak siasat Anwar Ibrahim di atas korupsi. Tak ada kes, tuan-tuan. Anwar Ibrahim jadi penasihat ekonomi Selangor, ambil gaji RM1. Nak kenakan macam mana? So akhirnya apa yang berlaku tahun 2012 kalau salah saya, beliau dituduh sekali lagi dengan kes liwat. Dia letak seorang budak ni, lelaki ni. Kemudian budak lelaki ni pun datang. Mula-mula dia nak terkenakan dengan kes Amoy yang China doll lah. Mula-mula kena kes China doll, tak sangkut. Kemudian kes tapi semua berkaitan dengan seksual. Kenapa? Sebab orang Melayu kita ni seksual ni agak tabu. So akhirnya dikenakan dengan Saiful Buhari. Dan Saiful Buhari ni, tuan-tuan, adalah orang yang diimplan ke dalam di dalam circle Anwar Ibrahim untuk kenakan beliau. Nak kenakan dia pada kes rasuah tak boleh, salah guna kuasa tak ada. So dia tak boleh kenakan itu. So kenakan pada kes second charges of liwat. Ingat first charges tadi tak bersalah tau. Ini second charges of liwat. Now what happened? Second charges of liwat ni, kita yang mengikuti rapat, judgement, apa yang dicakapkan oleh mahkamah, pembuktian, kita nampak penipuan yang terlalu dan terlampau obvious. Tetapi kita nak marah tak boleh. Kenapa? Sebab mahkamah dia yang pegang. Mana bukti kata mahkamah yang pegang? Buktinya pada 1MDB, ingat tak siapa yang jatuhkan kes? Ingat tak suara audio Najib Rosmah calling atau Najib calling yang dia orang ada conversation tu, yang record tu? Itu membuktikan Najib ada direct intervention. Terhadap kes-kes beliau sendiri, yang melibatkan SPRM, yang melibatkan polis, yang melibatkan AG. Bahawa ada direct intervention dengan kes beliau, sehingga dia boleh jatuhkan kes beliau sendiri. Kemudian yang dia tak sangka, melalui formula Rafizi, kita menang pada tahun PRU 14 tahun 2018. Yang inilah di mana Azmin Ali tak berjaya fikirkan, geng-geng kartel yang tak berjaya orang kata formulate yang kemenangan itu boleh berlaku. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Dalam PKR sendiri memang diletakkan oleh golongan oligarki ini, kumpulan yang berada dekat situ untuk memastikan Anwar Ibrahim tidak boleh jadi Perdana Menteri. Ni saya nak cerita malam ni. Di dalam PKR sendiri ada kumpulan yang diletakkan untuk memastikan bahawa Anwar Ibrahim tidak boleh jadi Perdana Menteri. Itulah golongan yang khianat kepada Anwar Ibrahim dalam pada tahun 2020 dahulu. Adakah ada golongan itu di dalam Pakatan Harapan Is? Saya tak nak komen panjang bab tu. Cuma saya boleh komen dalam bab nak memastikan, pertama, Anwar Ibrahim kekal di dalam penjara. Kedua, disebabkan dia ada kes dan dia dapati bersalah oleh Mahkamah Persekutuan, maka dia tidak boleh bertanding. Bayangkan kalau katakanlah sepatutnya dia didapati bersalah pada tahun 2013. 2018 tu dia tidak boleh bertanding. 5 tahun. Dia 5 tahun penjara.
Dia keluar saja 2018, dia tak boleh bertanding dah. Sebab dia ada kes jenayah. Dia ada kes jenayah. Dan Anwar Ibrahim diampunkan pada 2018, I think beberapa bulan sebelum dia dibebaskan daripada 5 tahun tuduhan tersebut. Baik, itu kita tolak tepi. Dan golongan ini ada untuk memastikan bahawa Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri. Mereka tak sangka Anwar Ibrahim akan keluar. So, mereka keep on feeding information kepada Anwar Ibrahim dengan informasi yang salah. Dan kami ada satu golongan yang pada masa itu keep another information kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim penjara, so kita bagi information. So, bila masa itu mereka ingatkan bahawa Azmin ingatkan dia akan boleh terus berjaya. Dan itu juga kenapa berlaku Langkah Kajang. Okay, Langkah Kajang ni satu cerita di mana itu adalah usaha untuk memastikan golongan oligarki ni akhirnya akan kalah dalam the next PRU. Tetapi oligarki ini berjaya meletakkan Azmin Ali take over last minute. Okay, saya summarize macam tu je. Kalau nak detail ni, kita boleh jumpa bincang kopi, saya boleh cerita secara detail. Tapi itu secara umum saya cerita dahulu. Now, so, bila berlakunya apa orang kata, nak datang pilihan raya ke-14, PRU ke-14, Azmin adalah antara mereka yang merasakan berdasarkan kepada kajian daripada IDE bahawa kerajaan kita tidak akan menang PRU. Invoke kata menang. Dan pada masa itu ada dua kumpulan. Satu grup Invoke di bawah Rafizi, satu grup di bawah Azmin Ali. Dan grup Invoke ini terpaksa keluar daripada parti. Maksudnya bukan keluar parti, tetapi buat dia punya perancangan tu luar daripada kerangka parti. Sebab parti dikuasai oleh golongan-golongan geng-geng Azmin. Dan mereka buat kajian. Dan mereka mendapati bahawa dengan kes, contohnya masa itu GST, kita ada apa orang kata yang melibat berkaitan dengan GST, 1MDB, NFC dan sebagainya. Semua kes ini membolehkan kita untuk menang PRU ke-14. Tetapi golongan seperti Azmin kata tak, kita takkan menang.